Sad pada tasawuf itu safa, bersih. Jadi sebenarnya orang yang nak takut dengan Allah mesti dia pergi ke sifat kedua, bersih. Itu dalam tasawuf kan. Dia ada tahalli. Apa dia? Mujahadah untuk membersihkan sifat-sifat mazmumah. Bersih diri, zahir batin. Zahir, sifat mazmumah bersih. Itu yang saya bagi tahu di masjid mana saya cakap. Kita kata kita baik dah, pandai, belajar lama dah, kita rasa kita baik. Tiba-tiba kita bawa kereta, orang brek. Rasa nak marah tak? Rasa nak marah tak? Lalu kita pun makilah dia. Maki, cilaka, ini macam-macam keluar. Habis segala benda dalam dunia ni keluar habis dari mulut kita. Betul gitu? Dosa tak agak-agak? Ke boleh pahala maki tu? Saja saya nak tanya, kita ini kerjaya tetap kita. Kita hebat dah, ngaji banyak dah, guru banyak dah. Kadang-kala kita boleh sanad lagi. Nak sampai ke Rasulullah, agak-agak Rasulullah terima tak orang yang suka maki ni? Kita tak maki masa di masjid, kita tidak maki masa di surau, tapi masa bawa kereta ya, tak boleh. Saya ustaz kata tak boleh ustaz. Tuan-tuan, pada ketika itu wajib tak kita maaf dengan orang tersebut? Wajib tak tuan-tuan? Jadi nak cari mana orang tu? Ni kat highway ni. Nak cari mana ni? Orang kita maki ni nak cari mana? Bukan ada alamat tuan-tuan, tak ada alamat. Jadi dalam hidup kita berapa puluh orang yang telah kita maki sebab kita bawa kenderaan. Gagak sangkut tak tuan-tuan? Dosa dengan Allah, taubat selesai. Dosa dengan orang, wajib minta maaf. Jadi macam mana nak minta maaf? Macam mana nak minta maaf? Rupanya kita kata kita hebat, amal kita banyak, ilmu kita banyak. Tatkala Allah uji kita ketika kita memandu, keluar jahat kita. Keluar jahat kita. Enak? Keluar jahat kita. Barulah kita tahu, aku ni jahat lagi. Tapi yang paling jahat, ketika kita jahat itu, kita letakkan pada kenderaan yang di depan kita. Aku tak jahat, dia jahat. Sebab dia brek banyak kali, dia kata. Ketika itulah, ni jaga ni. Baik. Betul bersih. Wow, wara. Kalau dalam kitab hikam disebut, wara ini orang yang berhati-hati. Apa dia berhati-hati? Berhati-hati jika mana dia mula melupakan Allah. Ini dalam kitab hikam Ibn Athaillah. Dia mula berhati-hati. Takut dia ni lupa kepada Allah. Kenapa tuan-tuan? Ketika dia mula ingat Allah, dia akan jaga. Yang ni Allah tak suka, yang ni Allah suka. Dan ketika kita mula lupa Allah, pada ketika itu kita tak berhati-hati. Kita langgar semua. Halal, haram, Allah marah, Allah kasih, kita buat belaka. Tetapi kita mula berhati-hati saat kita takut kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah kita ni wara. Fa, huruf yang terakhir pada tasawuf, fanaun, binasa. Apa yang binasa tuan-tuan? Ketika itu kita membinasakan selain daripada mula kita pegang makhluk tidak memberi bekas, dunia tak beri bekas, nafsu, syaitan. Sebab yang maha berkuasa hanya selesai tuan-tuan. Diri aku tak memberi bekas,
Walaupun aku sehat, aku tidak mampu untuk iyyaka na'budu. Walaupun aku ada harta, aku masih tak mampu iyyaka na'budu. Kerana selain Allah tidak boleh memberi mudarat, memberi manfaat. Selesai tuan-tuan. Bertasawuf lagi dia. Maka huruf yang keempat fa ini lebih ke arah pergantungan kita dengan Allah. Selesai tuan-tuan. Kalau lebih pergantungan kita dengan Allah, selesai. Saya pun tengah belajar tuan-tuan. Saya cakap je pandai. Tengah belajar. Bergantung tak betul-betul dengan Allah? Atau bergantung dengan orang? Bergantung dengan duit? Bergantung dengan itu? Saya kena belajar. Saya kena mujahadatun nafsi. Kena sungguh-sungguh mujahadah. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya rasa rahmat sungguh ketika Allah takdirkan saya membuka satu madrasah di Terengganu. Rupanya tuan-tuan, bukan madrasah itu matlamatnya. Rupanya Allah nak ajar saya tuan-tuan macam mana kau nak bergantung dengan Allah. Orang datang jumpa saya tuan. Orang datang jumpa saya. Ustaz, berapa kos? Saya kata tak ada kos. Orang tanya, berapa kos Ustaz nak buat semua? Saya kata tak ada kos. Sebab saya tak buat kos. Macam mana Ustaz? Tak ada macam mana. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tuan-tuan, pasti ke ada duit, pasti ke ada dana, boleh berjaya tuan-tuan. Pasti tak? Tuan-tuan pasti tak? Saja saya tanya tuan-tuan. Kalau ustaz ada duit, ustaz dana, insya-Allah selesai ustaz. Wajib tak selesai tuan-tuan? Tuan-tuan nak jawab pun takut. Nanti saya kata selesai kang, takut syirik khafi dia kata. Pandai tak syaitan ni tuan-tuan? Syaitan pandai. Tatkala kita mula bergantung selain pandai dia. Juga pandai. Kisah ni tuan-tuan, kisah Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir satu hari didatangi oleh iblis. Satu gumpalan awan datang dekat dia. Lalu dia kata, wahai Syekh Abdul Qadir, akulah Tuhan. Lalu Syekh Abdul Qadir kata, apa? Kalam Tuhan, bila harfin, bila sautin. Tak ada huruf, tak ada suara. Macam mana kau boleh cakap dengan suara? Tak? Gelak iblis. Tak tahulah gelak iblis macam mana, tak tahulah. Ya. Lalu kata iblis apa dia? Wahai Syekh Abdul Qadir, ilmumu telah menyelamatkan kamu. Suka Syekh Abdul Qadir. Sebab iblis keluar buah ngelah tuan-tuan. Ilmumu telah menyelamatkan kamu, kata iblis. Syekh Abdul Qadir kata, bijak iblis ni. Dia buah juga buah ngelah kata. Kata Syekh Abdul Qadir apa dia? Yang menyelamatkan aku bukan ilmuku, tetapi yang menyelamatkan aku adalah Betul ke tuan-tuan? Ilmu kita boleh selamatkan kita. Kita tahu mengumpat tu haram, tak selamat pun lagi. Kita tahu yang ni haram, tak selamat lagi. Kita tahu yang ni haram, tak selamat lagi. Rupanya kita tidak ditolong oleh Allah. Jaga tuan-tuan, Masya Allah. Baik. Mudah je tuan-tuan. Kalau dengan Allah ni mudah je. Kita percaya Allah, ingat Allah, tidak meninggalkan Allah, sentiasa rasa bersama Allah, selamat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Macam mana tu Ustaz Maha mengetahui? Tuan-tuan, zat yang Maha mengetahui, kalau kita tengah susah, takkan dia tak tahu tuan-tuan? Kalau kita ada masalah, takkan dia tak tahu tuan-tuan? Kalau kita ada keperluan, takkan dia tak tahu tuan-tuan? Ustaz,
tak terjadi pada saya pun ketika kita tak mempercayai Allah. Ni jaga ni. Baik. Allahu. Jadi, itu dia.